Yang Berhormat Datuk Taib Azamuddin bin Muhammad Taib. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 10. Selamat pagi Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Darbaling atas soalan yang dikemukakan. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan menyedari kepentingan pembangunan luar bandar terhadap pertumbuhan yang inklusif dan seimbang seperti yang ditetapkan dalam model baru ekonomi. Dalam hal ini, penekanan dan tumpuan turut diberikan terhadap usaha membangunkan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang beroperasi di kawasan luar bandar termasuk di Baling, Kedah. Agensi-agensi kerajaan antaranya seperti SME Corp Malaysia, SME Bank, Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA dan Jabatan Pertanian telah menyediakan pelbagai jenis bantuan sama ada berbentuk pembiayaan kewangan, khidmat nasihat teknikal dan bukan teknikal serta pembangunan kapasiti untuk memastikan PKS di luar bandar berdaya saing dan sama-sama memperolehi manfaat daripada arus kepesatan pembangunan ekonomi nasional kita. Sebagai contoh, SME Bank dan MARA menyediakan pinjaman untuk pembelian peralatan, premis dan pusingan modal kerja dengan had pinjaman dari RM50,000 hingga ringgit Malaysia 3 juta. Di samping bantuan kewangan dan khidmat nasihat, kemudahan fizikal juga disediakan bagi membantu usahawan mengukuhkan aktiviti perniagaan mereka di Baling, antaranya seperti Arcade Baling, Bengkel Kuala Ketel, Medan Niaga Kuala Ketel, Bengkel Putek ataupun program usahawan teknikal Baling dan Rumah Kedai Kota Baling Jaya. Penubuhan pejabat-pejabat cawangan ataupun negeri oleh pelbagai agensi kerajaan persekutuan di seluruh negara termasuk SME Corp yang mempunyai pejabat cawangan di negeri Kedah telah memudah dan mempercepatkan penyaluran maklumat pelbagai jenis bantuan dan khidmat nasihat yang disediakan kerajaan untuk kebaikan PKS ataupun IKS. MITI dan agensi-agensinya seperti SMM Corp turut menganjur program-program capaian kepada PKS tentang program-program pembangunan PKS. Di antara program yang telah dan akan dilaksanakan dari tahun 2009 hingga 2012 di Baling dan kawasan sekitarnya adalah seperti berikut. 1. Bengkel khidmat nasihat perniagaan bersama usahawan daerah Baling, taklimat usahawan di Kuala Nerang, Karnival Kejaya, ekonomi dan usahawan di Padang Terap, Kedah, bengkel pembungkusan dan penjentamaan dan program bicara tentang petang di Baling, program-program usahawan di Kuala Ketel, Kupang, Parit Panjang dan Teloi di daerah Baling, sembang usahawan iaitu pengurusan syarikat dan kewangan SEK, program himpunan usahawan mikro, kecil dan sederhana dan seminar teknologi roadmap for food industry. Di samping itu, lawatan ke kilang-kilang PKS di Baling juga telah diadakan bagi mengenal pasti bantuan yang diperlukan bagi meningkat perniagaan mereka. Pada masa ini, terdapat sejumlah 11 syarikat daripada sektor makanan dan perkhidmatan yang telah dilawati. Mereka telah dibimbing dan diberikan khidmat nasihat berkaitan pengurusan akaun, pengeluaran dan pemasaran bagi meningkatkan aktiviti perniagaan yang dilaksanakan. Pemantauan dan penilaian akan dibuat secara berkala untuk memastikan pertumbuhan syarikat yang mapan dan berdaya saing. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan menyedari kepentingan PKS sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan menyeluruh sekaligus yang membuktikan
bahawa PKS di luar bandar sentiasa diberikan perhatian dan sokongan yang sewajarnya. Pelaksanaan pelbagai program pembangunan PKS bukan hanya akan dipikul oleh SME Corp selaku agensi penyelaras pusat pembangunan PKS, sebaliknya ia akan dibuat secara kerjasama yang strategik antara kementerian dan agensi kerajaan persekutuan yang berkaitan termasuk dengan kerajaan negeri Kedah. Ini penting dalam memastikan hasil dan sasaran yang memerangsangkan. Di samping pelbagai bantuan yang diberi oleh SME Corp, kementerian lain secara khususnya juga mempunyai program memperkasakan ekonomi masyarakat di luar bandar seperti Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW melalui skim pembiayaan ekonomi desa ataupun SPED yang menyediakan kemudahan kewangan tanpa cegaran dan kadar keedah yang rendah. SPED akan berperanan sebagai platform utama yang akan membantu usahawan luar bandar untuk terlibat dalam pelbagai program lain seperti program pertanian dan pelancongan desa. Kerajaan akan sentiasa meneruskan usahawan. Panjang lagi jawapan tu. Habis dah. Sikit je. PKS termasuk yang berada di kawasan perbatasan untuk memastikan pendapatan dan taraf sosioekonomi masyarakat luar bandar sentiasa berada di setiap yang baik. Ini adalah selari dengan konsep satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan yang diamalkan oleh kerajaan persekutuan. Sekian, terima kasih. Ya, Baling. Terima kasih Datuk dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan dan saya mewakili selaku ahli Parlimen Baling amat mengalu-alukan usaha kerajaan untuk mempertingkatkan perusahaan kecil sederhana terutama di daerah-daerah yang serupa dengan Baling ini. Soalan tambahan saya ialah apa yang didedahkan oleh Yang Berhormat Menteri dalam jawapan tadi di mana pihak agensi-agensi penyelaras dan juga termasuklah SME Bank, MARA sebagainya, kita ada menerima rungutan iaitu pihak pengusaha-pengusaha kecil ni agak sulit untuk mendapat pinjaman dan sebagainya, tidak sebagaimana yang telah didedahkan tadi. Dan yang kedua, ringkasnya Yang Berhormat Datuk, iaitu apakah langkah-langkah yang akan dan sedang diambil oleh pihak kementerian khusus bagi kepesatan pembangunan Bandar Kuala Ketil yang dirancangkan sebagai bangi kedua selepas ini, iaitu suatu bandar yang mempertemukan pembangunan Sungai Petani, Kulim dan juga Butterworth. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Baling atas soalan tersebut. Soalan yang pertama tadi ialah dari segi kesulitan pinjaman-pinjaman pinjaman yang ingin memohon pinjaman dari beberapa agensi ini, lebih-lebih lagi dari SME Bank. Kelulusan pinjaman yang diberi kepada pemohon-pemohon ini ialah terpulang kepada syarat-syarat tertentu lah, lebih-lebih lagi dari kapasiti mereka untuk menjalankan usaha mereka, dan begitu juga dari segi fizikal yang ada bagi mereka, dan juga tempat-tempat mereka ingin berusaha untuk menjalankan tempat mereka berniaga. Jadi jikalah semua ini dapat mengikut syarat-syarat tertentu, mungkin pinjaman tersebut boleh diluluskan. Jadi ini pulanglah kepada pemohon yang memohonnya. Ya, soalan yang kedua tadi, langkah-langkah untuk kepesatan pembangunan bandar di Kuala Ketil ini bukan hanya tertumpu kepada Kementerian MITI saja untuk membangunkan satu bandar yang progresif seperti ini. Jadi ini terlibat dengan semua
kementerian yang membantu cara mana kita boleh membangunkan satu bandar yang seperti disebutkan oleh Kepala Ketua tadi. Bagi kita dalam inti memang kita sentiasa melihat, menilai cara mana kita boleh membantu menyumbang kepada pembangunan bandar yang tersebut. Jadi oleh sebab itulah kita akan terus melihat dan juga menilai takat mana kita boleh memberi bantuan dan juga nasihat kepada produk-produk kita dalam bandar yang ingin maju dan progresif seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Sekian, terima kasih.